Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan kepada kita keizinan, Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita peluang untuk kita sama-sama melanjutkan lagi perbincangan siri yang kedua berkenaan dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana malam ini kita terus fokus kepada topik yang berikutnya, iaitu apakah tanda sesuatu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tajuk ini kupasan adalah berdasarkan kepada ulasan daripada para ulama hadis, ya. Kita merujuk kepada apa yang diperbincangkan oleh para ulama di dalam kita mengenal pasti semasa kita hidup ni Allah ada memberikan kita isyarat, ada tanda-tandanya yang membawa kepada kita untuk terus kita melakukan amal soleh. Okey, tanda yang pertama adalah dapat meneruskan ibadat selepas Ramadan. Maknanya adalah kita ni masa bulan Ramadan kita boleh rajin ke masjid, maka lepas Ramadan kita boleh melakukan lagi ibadat untuk buat lagi. Maksudnya dia tidak berhenti hanya pada bulan Ramadan. Dia tidak berhenti baca Quran ke, salat malam ke, sedekah ke, apa saja, puasa ke, tetapi ibadat-ibadat yang telah dibuat pada bulan Ramadan itu dapat diteruskan untuk 11 bulan yang lain. Okey, tanda yang pertama ini, mari kita lihat ulasan perincian dia seperti yang dikemukakan oleh salah seorang ulama hadis, namanya adalah Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kitab Lataif Ma'arif ini adalah satu kitab yang membincangkan tentang amal-amal yang kita boleh buat pada setiap bulan-bulan Islam. Kitab ini sudah ada terjemahan. Jadi kalau kita nak tahu apa kelebihan bulan Syawal, apa kelebihan bulan Muharram, apa kelebihan bulan Zulkaidah, Zulhijjah, maka kita boleh rujuk salah satu kitab, rujukan utama kitab Lataiful Ma'arif, namanya Ibn Rajab. Bukan sekadar itu, maka dinukilkan banyak kata-kata para ulama salaf yang terdahulu. So dalam kitab itu
Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dan dia selesai melaksanakan ketaatan itu, antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dia akan meneruskan melakukan ketaatan yang lain selepas itu. Maksud dia lepas dia buat amal soleh, dia teruskan. Dia dapat teruskan dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Contohnya, lepas dia puasa Ramadan, dia cuba untuk dia puasa sunat. Begitulah selanjutnya. Itu tanda yang pertama. Okey. Ada lagi ulasan dia, beliau mengatakan lagi, manakala antara tanda tertolaknya suatu amal yang dibuat ialah apabila amalan itu diikuti dengan suatu maksiat. Okay, kita baca lagi ulasan sampai habis, lepas tu baru kita akan letakkan intisarinya. Apa sahaja kebaikan yang dilakukan selepas kejahatan? Maksudnya kata, lepas kita buat amal kebaikan, lepas tu kita buat jahat pula. Okey, akan menghapuskan apa sahaja kebaikan yang dilakukan selepas kejahatan. Maksud dia, kalau kita ada buat dosa, tapi lepas tu kita ada buat pahala, kita ada buat kebaikan, maka kejahatan itu dapat dihapuskan dengan kebaikan. Dan sudah pasti yang terbaik ialah melakukan kebaikan selepas melakukan kebaikan yang lain. Maksudnya kata Ibn Rajab, okey, pertama kalau kita ambil statement di atas ni, dia kata, tanda tertolaknya satu amal itu maksudnya dia menjadi dia buat keburukan. Maksudnya kita ni, contohlah, kita bulan Ramadan, kita boleh jaga mulut kita. Tak? Walaupun orang maki kita, orang kecam kita, kita sabar. Kita tak memberikan reaksi. Sepatutnya apabila kita lepas daripada bulan Ramadan, maka kita lebih lagi akan jaga mulut ni. Bukan sekadar jaga mulut lah, jagalah segala anggota-anggota badan yang lain. So kita tak buat lagi maksiat daripada dosa yang boleh berpunca daripada mulutnya, daripada panca inderanya. Ataupun masa kita masuk bulan Ramadan, kita menjadi seorang yang kuat beribadah. Sepatutnya lepas Ramadan, kita nak lagi buat, kita akan terus melakukan kebaikan amal ibadat. Jadi itu di antara tanda yang pertama. Tapi kalau lepas dia buat, contohnya dia dah solat, tapi walaupun dia dah solat, tapi kenapa dia tak berubah? Dia masih lagi nak buatkan macam masih lagi dia nak melakukan maksiat, keburukan, sedangkan dia dah kuat puasa, dia dah banyak salatnya. Jadi itu di antara yang dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Okey, setakat ni boleh faham tak untuk yang pertama ni? Faham. Boleh faham kan untuk yang pertama ini? Sebab tu kita minta kepada Allah supaya lepas ni kita nak lagi seronoknya lah baca Quran, seronoknya lah dengar orang baca Quran, seronoknya lah nak sedekah, rasa ringan tangan, rasa macam suka. Jadi kita minta kepada Allah supaya lepas ni kita nak buat lagi. Maksudnya kita akan fokus buat kebaikan. Itu adalah tanda yang pertama. Sebab itu ada para ulama sebut, para ulama mengatakan kita ni jangan jadi hamba kepada Ramadan, tetapi kita kena jadi hamba kepada Tuhan. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Semua orang tahu masa bulan Ramadan, semua orang hormat bulan Ramadan. Betul tak? TV bawa cerita-cerita yang elok. Betul tak? Bulan Ramadan ni bulan yang berkat.
Sampai TV pun, cerita yang elok-elok. Kalau lagu-lagu ni pula radio, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu Islamik, betul tak? Kan? Alhamdulillah kita jadi baik. Sepatutnya kita boleh meneruskan buat kebaikan lagi selepas masuk bulan Syawal. Bukan apabila masuk Syawal je, dah tukar dah. Filem dah tak tapis dah. Movie-movie tu dia dah tak tapis dah. Dia dah mula pasang lagu-lagu yang memperapu. Macam tu. Dia sepatutnya Ramadan tu nak diguna pakai bulan Ramadan tu untuk 11 bulan yang lain. Bukan hanya jadi baik, jaga mulut, jaga telinga, hormat kepada, maksudnya malu, takut nak buat maksiat itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Kerana Tuhan yang sama yang kita sembah pada bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama di bulan Syawal. Begitulah. Itu seringanlah untuk tanda yang pertama. Okey, tanda yang kedua. Tanda yang kedua ni adalah dia berubah menjadi lebih baik selepas Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita, kalau kita belajar ya, bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan ni syaitan diikat. Syaitan dirantai. Allah buka ke semua pintu syurga. Allah tutup semua pintu neraka. Walaupun ada ulama kata bukan semua syaitan itu diikat, tapi yang otak-otai di kalangan syaitan tu diikat. Tetapi juga membawa maksud syaitan tidak seaktif. Dia tak boleh nak goda anak Adam, dia tak boleh nak hasut anak Adam seperti bulan-bulan yang lain apabila masuknya Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan ni bulan yang memang senang kalau nak taubat, senang nak berubah, senang nak jadi baik, senang nak berhijrah. Sebenarnya sebab semua suasana orang jadi baik. Sepatutnya perubahan itu dibawa selepas Ramadan. Dia berubah kesan, dia masuk satu bulan tu, dia di training tu oleh Allah Ta'ala tu, dilatih oleh Allah tu, dia menjadi berubah selepas Ramadan. Kalau kita ambil contoh macam haji lah, ambil contoh kan, sepatutnya lepas dia balik haji, dia kena berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau tanda haji mabrur itu, kalau haji dia buat untuk Allah terima, ada perubahan pada dirinya selepas balik haji. Begitu juga kalau dia pergi umrah. Tetap, sepatutnya lepas dia menunaikan ibadat umrah, ada perubahan pada dirinya. Tapi kalau tak berubah, ataupun menambah menjadi lebih teruk, ini di antara tanda-tanda ibadat yang dia buat itu Allah Ta'ala tidak terima. Apabila Allah tidak terima, dia tidak memberi kesan kepada jiwa rohani orang yang buat ibadat tu. Jadi tanda yang kedua ini, kita baca ulasan Ibn Rajab. Beliau mengatakan sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah. Okey, lepas tu antara tanda kejap ya, diterima amal itu dia akan berterusan melakukan ketaatan. Yang ni saya ambil yang mana ni? Okey. Sekejap ya, macam sama nombor satu. Sekejap ya. Saya takut. Sama nombor satu, Ustaz? Sama nombor satu. Okey. Nombor, sekejap ya. Nombor dua. Okey. Nombor satu ni maksudnya adalah, bukan. Yang tanda kedua ni maksudnya adalah dia merujuk kepada dia berubah menjadi lebih, dia berubah menjadi lebih baik lah. Maksud kejap, saya tengok, saya takut saya tertinggal kejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina. Okey, yang nombor dua ni, dia berubah menjadi lebih baik. Sekejap ya, saya ni macam tertukar ni. Sekejap tuan-puan pening dah saya ni. Sekejap
Kejap, apa jadi lebih baik? Kejap. Ni nombor 1. Allah Mustadi Muhammad. Okey. Allah, saya tertinggal nak baca yang ketiga ni. Kejap ya. Okey, saya patah balik nombor 1 boleh tak puan ya? Sebab saya tertinggal tadi ni. Saya terus nombor 2. Sebab tu kita tak faham. Okey, kejap ya. Kita bagi nombor 1 tadi. Okey, nombor 1 ni nak mudah dia. Ingat kita patah balik. So nombor 1 ni maksudnya adalah walaupun dah lepas Ramadan, dia meneruskan kebaikan ibadat-ibadat yang lain. Contohnya, kalau masa Ramadan, dia boleh buat solat tarawih. Tapi lepas Ramadan, dia ada minat lagi untuk dia buat solat malam. Walaupun dah tak ada dah nama tarawih tu, dia dah rajin untuk dia solat malam lah. Lepas Isyak, dia dah mula jaga witir dia. Dia buat lagi solat malam. Tahajud dia ke, contoh. Kalau bulan Ramadan, dia suka. Kalau pagi tu, dia dah mula buka Quran. Sebelum tidur, mungkin dia baca, mungkin lepas maghrib, mungkin sebelum Isyak, dia baca Quran. So, dia dapat buat ibadat tu selepasnya juga. Walaupun dah masuk bulan Syawal. Jadi, tanda 1 ni, dia juga sangat dekat dengan istiqamah. Lepas tu kalau kita baca ulasan yang berikutnya, dia kata, membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan merupakan salah satu tanda diterimanya amalan puasa itu di bulan Ramadan. Maksudnya, kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Dia nak kata, kata Ibn Rajab ni, dia nak kata, bahawasanya kalau masa Ramadan dia boleh puasa. So lepas Ramadan ni dia akan meneruskan kebaikan berpuasa itu. Tapi bukanlah membawa maksud dia tak puasa tu, puasa Ramadan ditolak, tapi itu contoh. Kan? Kalau sebelum ni dia rajin sembahyang sunat, suka nak sembahyang sunat. So lepas Ramadan tu dia meneruskan lagi ibadat salat sunatnya. Kalau dia suka menderma, so dia derma lagi. Dia suka dengan perbuatan itu. Kata Ibn Rajab, sesungguhnya Allah jika menerima suatu amalan dari seorang hamba, maka Allah akan memberi kepadanya taufik. Taufik ni maksudnya Allah beri dia bimbingan, Allah bagi dia kekuatan untuk dia melakukan amal soleh setelahnya. Maksudnya nombor 1 ni mudah dia, intisari dia sebenarnya, kesimpulan dia adalah tentang dia boleh istiqamah. Itu sebenarnya. Saya terlupa nak baca yang satu ulasan ni menyebabkan saya tertinggal dalil ni, saya macam ni. Ini dalil istiqamah. Yang kita akan baca sekejap lagi. Tapi nombor 1 setakat ni jelas tak? Nombor 1 tu. Nombor 1 tu maksudnya dia tidak berhenti buat kebaikan, amal soleh walaupun dah habis Ramadan. Itu maksud dia. Maknanya dalam erti kata lain, istilah yang lebih formal adalah istiqamah. Istiqamah dan dia meneruskanlah buat kebaikan-kebaikan yang lain. Itu tanda pertama. Okey. Tanda yang kedua, tanda yang pertama ni, ambil satu hadis lain untuk menyokong yang Nabi sebut perkataan istiqamah tu, tapi Nabi tak sebutlah perkataan istiqamah tu sebab nanti kita akan belajar pasal istiqamah. Cuma Nabi bagi tahu kepada kita, kalau kita buat amal yang Allah sangat suka adalah adwa muha. Adwa muha ni merujuk kepada berterusan. Adalah yang berterusan. Jelas boleh faham yang berterusan walaupun dia sedikit. Maksud dia kalau masuk Ramadan lepas Isyak dia boleh sembahyang sunat. Lepas tu dia sembahyang witir. Dia tak tinggallah sembahyang witir dalam Ramadan. So lepas ini dia teruskan lagi. Walaupun tak banyak rakaat, 3. Dia boleh amalkan, dia teruskan buat. Nanti kita akan bincang khusus tentang istiqamah selepas ni. Jelas untuk tanda nombor 1. Itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita masuk kepada yang kedua tadi. Yang kedua tadi mudah je. Yang kedua tadi adalah berubah menjadi lebih baik selepas bulan Ramadan. Berubah ni maksudnya dia dah taubat pasal Ramadan. So dia meneruskan perubahan itulah.
Contohnya dia kata, masa Ramadan ni, dia kata kalau sebelum ni aku asyik mengatur orang je, contoh. Tapi masa Ramadan ni macam senang je nak jaga. Betul tak? Dia dah tak mengatur orang dah. So lepas Ramadan, dia bawa, dia menjadi lebih baik. Lepas ni jaga pula kata-kata. Dia maksudnya nombor 2 ni dia berubah menjadi lebih baik selepas Ramadan. Kita bagi contoh tadi, dia jadi lebih baik selepas balik haji. Dia menjadi lebih baik selepas daripada menunaikan ibadat umrah. Itu tanda yang kedua. Okey, jelas ya tanda kedua ni. Okey, tanda yang ketiga adalah sentiasa merasakan amal yang dia buat belum mencukupi, belum sempurna. Nombor 3 ni maksudnya dia lebih kepada dia tak stop buat kebaikan tu. Dia macam ada persamaan macam nombor 1. Faham tak maksudnya? Kalau kita istiqamah, mana kita berhentilah. Okey, tapi nombor 3 ni maksudnya dia rasa macam nombor 3 ni dia merujuk kepada orang yang dia nak buat lagi, nak derma lagi, dia nak solat lagi, dia nak lagi. Maksudnya dia maksudnya macam contohnya beginilah. Contohnya ada orang ni mungkin dia ingat macam contohnya dia pergi umrah. Kan? Dia pergi umrah, dia sembahyang dekat Masjidil Haram contoh kan, dapatlah pahala 100,000 solat. Lepas tu dia kata, masa dia pergi umrah, dia rajin ke masjid. I'tikaf dia. Tapi lepas dia balik umrah, dia dah tak. Dia rasa macam, aku dah dapat 100,000 ni, pahala banyak ni, 10 hari, 12 hari aku solat dekat ni. So, dia berhenti dah buat solat sunat tu. Contoh, dia tak buat dah. Yang tu jangan, kita kena betulkan. Sebab apa tau? Sebab nombor 3 ni, dia lebih kepada nak cakap juga, orang tu dia rasa macam ada kelazatan. Dia rasa macam, nak lagi buat. Dia sebenarnya nombor 3 ni, dia dikaitkan juga dengan sifat rasa macam, tak sempurna ibadat aku ni, risau juga kan tak sempurna, so dia akan buat lagi. Dia tak berhenti. Okey, nombor 3 ni saya nak bacakan ulasan Ibn Rajab. Bukan Ibn Rajab, ni Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, kata Ibn Qayyim rahimahullah, tanda diterimanya amalan seorang ialah apabila dia merasa bahawa amal yang dilakukan masih hina dan kecil. Dia rasa macam, aku kena, maksudnya dia rasa tak cukup dengan satu ibadat ni. Dia nak teruskanlah. So dia rasa amal yang dia buat tu macam tak cukup lah. Okey, lepas tu sehinggakan orang yang benar-benar mengenal Allah akan sentiasa beristighfar selepas selesai melakukan ibadat. Kenapa dia istighfar? Dia minta keampunan kepada Allah, takut ibadat yang dia buat itu ada kurang. Jadi untuk yang contoh yang ketiga ni, kita ambil contoh Nabi SAW lepas solat. Kan selepas solat, kata Sauban radhiyallahu anhu, kata sahabat Nabi, dia kata Nabi apabila Rasulullah SAW selesai solat, baginda akan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Al-Auza'i, iaitu solat tabi'in, ketika dia ditanya, bagaimana istighfar itu? Istighfar tu macam mana? Maka dijawab, Nabi kata, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aku minta keampunan Allah, aku minta keampunan Allah. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kenapa Nabi lepas solat, dia beristighfar? Nabi solat tadi. Dia bukan buat dosa apa-apa. Tapi Nabi solat. Menghadap Allah, Nabi baca Quran, Nabi berzikir, Nabi baca tasbih. Semua Nabi buat. Tapi kenapa lepas solat? Sunnahnya istighfar. Dia ada kaitan tentang ibadat yang kita buat tu kita bimbang macam kita kata ditolak, ada kekurangan, rasa macam tak sempurna. Itu adalah ciri yang ketiga. So apabila kita rasa semayang ni tak sempurna, kita nak lagi buat lagi. Rasa tak cukup ni. Kalau yang ini Allah tolak,
aku kena buat lagi yang lain. So dia buat lagi. Dia buat. Dia terus. Maksudnya nombor 3 ni dia macam ada persamaan dengan istiqamah jugalah. Tapi dia lebih, yang nombor 3 ni dia lebih kepada dia merasa macam ibadat yang dia buat tu, dia tak nak macam nak kata macam mana, dia ada perasaan macam ada kekurangan, dia rasa kurang. So kalau macam dia baca Quran tu, dia rasa macam, ish, tak cukup ni aku khatam dah sekali Ramadan ni. Aku nak khatamkan lagi. Lepas tu dia cubalah baiki lagi baca dia, bekerja kat solat. Kalau dulu terkejar-kejar solat dia, so dia buat dengan lebih sempurna. Dan begitulah kepada amal-amal yang lain. Okey, setakat ni boleh faham tak ketiga-tiga tanda ini sebelum kita berdetailkan tentang istiqamah? Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh pair ke Dr. Pair ni? Faham, Ustaz. Okey. InsyaAllah. Kalau Puan Nik Som sebut dekat ruangan chat tu, kita ditambah lagi amalannya. Betul. Jadi kita minta kepada Allah, kalau kita minta pada Allah supaya Allah berkat Ramadan yang kita lalui sebelum ni, ibadat kita sebelum ni, supaya Allah timbulkan kita rasa cinta. Kita rasa macam kita dah jadual habit tu kan, betul tak? Awal pagi bangun, kita boleh solat. Kita nak habit kita yang baik masa Ramadan itu, minta Allah Ta'ala bawa kita selepas Ramadan. Sebab apa tahu? Sebab selepas Ramadan ni dia punya duga dia sangat banyak. Syaitan Allah lepaskan. Lepas tu pula persekitaran dia sangat susah. Persekitaran yang mula kembali kepada yang seperti sebelum Ramadan, contoh. Jadi kita kena minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah terima amal kita. So apabila Allah terima amal kita, moga-moga kita dapat ketiga-tiga tanda tadi. Kita dapat ketiga-tiga ciri. Pertama, kita akan meneruskan apa yang kita buat pada Ramadan. Bahkan kita boleh tambah lagi, kita boleh baiki lagi. Kita tak berhenti dia sampai kita jumpa Ramadan tahun depan. Begitulah. Moga-moga Allah rezekikan kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan Allah rezekikan kita boleh mendapat pahala buat ibadat yang sangat banyak, ganjarannya pada malam Al-Qadar. Baik. Kalau dah faham, kita pergi kepada tajuk istiqamah. Istiqamah ni, kalau kita bincang ayat Quran sangat banyak, saya tak nak bentangkan banyak ayat Quran pasal istiqamah, kerana kita bukan nak fokus tadabbur ayat-ayat tentang istiqamah. Tapi saya ambillah satu contoh dalam Al-Quran yang Allah disebut dalam surah Fussilat ayat 6 tentang istiqamah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hendaklah kamu tetap teguh. Tetap teguh ni maksudnya istiqamah kepada Allah. Ini perintah dari Allah. Okay. Kalau kita tengok dalam hadis, ada satu sahabat bernama Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi. Dia pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, cuba engkau cakap kepada aku. Dia kata, engkau cakap suatu perkara yang besar dalam Islam ni, yang apabila kau cakap, engkau bagi nasihat kepada aku tak nak tanya dah pada orang lain. Apa pesanan engkau? Apa yang kau nak titipkan kepada aku ni? Maka Nabi kata, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nabi kata, perkara yang kau kena buat adalah kau kena berkata, aku telah beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian beristiqamahlah, memegang pendirian bahawa aku beriman kepada Allah. Maksud Nabi kata, engkau kena beriman kepada Allah sampai bila? Jadi kita nampak dekat hadis ni ada perkataan istiqamah. Okay, satu ayat Quran dan satu hadis Nabi tentang istiqamah. Okay, cukup dengan dua maklumat ini. Okay, jadi kita nak bincang yang paling penting, macam mana cara nak istiqamah. Nombor satu, kita tahu nak buat satu ibadat memerlukan kekuatan. Kekuatan utama kita adalah pada hati kita. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya tetapkan hati kita, dan kita minta Allah jauhkan daripada hati kita ni ada perasaan malas. Dia kalau sampai perasaan malas ni,
habis semua benda tak jadi. Betul tak? Kalau dah malas ni. Jadi apabila malas, dia akan menyebabkan kita berhenti buat ibadat tu. Jadi kita kena minta pada Allah tiap-tiap hari supaya teguhkan hati kita dan jauhkan kita sifat malas. So, cara nombor satu ni, antara doa yang kita boleh baca, doa macam dalam surah Al-Imran ayat 8 lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana tu. Ni semua kita sedia maklum. Minta kepada Allah, jangan pesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Mungkin ada orang dia jadikan Ramadan untuk bulan dia berubah. Dia nak jadi lebih baik tahun ni. So jangan patahkan balik saya, ya Allah, kepada tahun sebelum saya masuk Ramadan tu. Maksudnya, dia minta kepada Allah jangan pesongkan. Kita dah jatuh cinta dalam baca Quran. Kita dah suka dah sembahyang. Suka dah puasa. Suka dah buat ibadat lain. Maka jangan tukar hati saya, ya Allah. Janganlah engkau palingkan. So boleh baca doa ni banyak-banyak. Kemudian kita tengok antara yang Nabi juga selalu baca, seperti mana kata para sahabat, Sahar bin Husad, dia kata, aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah. Dia tanya, wahai ummul mukminin, dia kata, doa apakah yang paling selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa Rasulullah duduk dengan kau, dekat dengan kau, apa Nabi selalu baca? Kata Ummu Salamah, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu membaca apa dia? Ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala dinik. Ni doa dia. Bermula daripada ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ala dinika. So boleh baca doa ni. Rupanya doa ni Nabi selalu baca. Tengok, Nabi selalu baca minta kepada Allah. Jaga kita tahu iman Nabi macam mana, ketakwaan dia macam mana. Tapi Nabi tetap meminta kepada Allah selalu supaya apa? Kalau kita baca jemaah hadis, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhlah hatiku di atas agamamu. Nabi kata, biarlah hati aku ni berada di atas jalan yang lurus. Berada di atas jalan Islam, di atas jalan iman. Minta kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Itu nombor satu. Tapi tak habis lagi, kita nak bincang tentang malas. Ada doa yang kita kalau boleh jangan tinggal juga. Minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada sifat malas. Antara doa dia, ini hadis riwayat Bukhari Muslim lah. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kelemahan. Minal ajzi. Lemah. Wal kasali. Malas. Inilah malas tu, wal kasal. Malas. Minta kepada Allah lindung daripada datangnya perasaan lemah semangat, takut ke. Kan? Wal kasal, malas. Wal jubni, takut. Wal harami. Wal harami ni maksudnya kita takut jadi nyanyi. Kejelekan di waktu tua. Wal bukhli, dan jadi bakhil. Minta lindung kepada Allah 4 perkara ni. Ajzi, kasal, jubni, wal harami ada 5. Antara kita nak fokus yang ni lah. Jauhkan daripada sifat rasa malas. Lepas tu minta lindung kepada Allah daripada azab kubur dan azab kehidupan dan kematian. Ini pun penting doa ni. Sebab salah satu maksud bencana kehidupan ni, masa kita hidup ni ada banyak ujian. Kadang-kadang dugaan tu datang pada pasangan, datang pada ahli keluarga, orang terdekat dengan kita yang menyebabkan kita jauh dengan Tuhan. So minta kepada Allah setiap hari lindung daripada fitnah kehidupan. Kita tak nak hidup ikut arus orang. Betul, sekarang ni macam-macam. Orang suka ikut trend. Kan, orang joget sikit, alamak, alapak, alagapas, kita pun ikut semua trend. Macam tu. Betul tak? Semua orang ni macam tu. Kita tak nak. Kita tak nak ada ujian dalam kehidupan ni suka ikut trend ni. Tak nak. Contoh. So itu di antara maksud dalam maksud doa minal mahya lah wal mamat. Okey, selesai ya. Okay, ada satu lagi. Doa, kalau boleh doa ni dibaca setiap pagi petang.
Ni doa ni. Supaya dapat istiqamah ni. Ingat tak doa ni? Kejap ya, saya nak padam ni. Mana madam saya? Ni. Doa pagi petang. Ni, dalam banyak-banyak Nabi baca ni, yang ni waktu pagi ya, sebab tu Nabi baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Tapi kalau petang kena tukarlah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ni kalau pagi. Tapi ni kita tengok zikir Nabi ni, Nabi minta pagi-pagi kepada Allah, apa dia? Antara Nabi minta ni, mula-mula Nabi minta lah doa kebaikan, lepas tu Nabi minta perlindungan dekat sini Nabi mula. Wa a'udzu bika, jadi dua. As'aluka dengan a'udzu bika. As'aluka ni minta. Yang ini minta lindung. Wa a'udzu bika. Tengok Nabi ulang. Banyak a'udzu bika dan satu lagi yang kat malas ni. Kalau tengok kat sini Nabi kata Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Tengok ya terjemahan hadis tu. Nabi kata panjanglah dia punya doa tu, tapi kalau kita kena buat satu solat khas, belajar pasal zikir pagi petang. Kita memang perlu pada zikir. Sebab itu salah satu nak kuatkan hati adalah pada zikir. Jadi Nabi doa lah. Mula Nabi puji Tuhan. Lepas tu Nabi minta kepada Allah apa saja kebaikan. Nampak? Nabi kata, ya Tuhanku, aku minta kepadamu kebaikan pada waktu pagi ini dan kebaikan selepas waktu pagi. Nabi minta kepada Allah. Lepas tu Nabi dapat. Sebab Nabi minta. Sebab tu kena jadi orang baik, nak Allah pandu kita buat kebaikan, maka minta kepada Allah, pagi-pagi minta kepada Allah. Lepas tu lindung ke aku daripada kejahatan pada pagi ini dan kejahatan selepas waktu pagi ini. Minta kepada Allah, lindung. Lepas tu Nabi kata, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Berarti kita katalah kalau datang sifat malas tu, Allah, ni satu penyakit yang berat juga sebenarnya. Okay? Tapi kena minta kepada Allah. Allah je yang boleh bagi kita. Sumber kekuatan kita ada pada Allah. Minta pada Tuhan. Jelasan Bapak Rahimani, warakallahu. Ni tuan-tuan kena tengoklah buku-buku zikir tu. Zikir pagi baca macam mana, zikir petang macam mana. Ya, okey, ni contoh dia. Nombor satu. Okey, solusi nombor satu untuk istiqamah. Okey, nombor dua. Cara kedua nak istiqamah, nak buat lagi kebaikan, berterusan, buat amal walaupun sikit. Maksudnya cara kedua ni, kita buat dengan tahap yang kita mampu. Contohnya, maksudnya macam ni. Cara kedua supaya kita tak terputus. Kita tak nak jenis orang buat amal, hari ni buat, bulan depan baru sambung balik. 3 bulan lepas tu baru sambung balik. Ramadan baru sambung balik. Yang tu memang teruk benar lah. Kalau boleh kita nak tiap-tiap hari. Witir kita buat. Walaupun sikit, Allah suka macam tu. Seperti mana hadis yang kita baca tadi itulah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berterusan walaupun dia sedikit. Nabi suka. Dia bukan Allah suka buat banyak, terputus terus. Stop terus. Lepas tu sambung balik. Tak. Buat dia berterusan. Kalau boleh setiap hari. Contohnya, kita target. Kita kata, tuan-tuan kena tahulah kita punya masa kita, betul tak? Waktu kita kerja ke tak kerja, kita kena tahu. Kesibukan kita, nak hantar cucu, nak hantar anak sekolah ke, balik sekolah ke, apa pun, kita kena tahu. Contohnya kita kata, ya Allah, aku ni setiap hari lepas subuh, aku mesti nak baca Quran, aku target 2 halaman. Contohlah kita target 2 halaman. Itu kita punya kemampuan kita. Jadi kita kena letak 2 halaman setiap hari. Jadi kita kena letakkan yang kita mampu dulu. Contoh kita kata, aku nak sembahyang tarawih 3 rakaat. Kita sembahyang 3 rakaat. Dia tak tinggal ni. 3 rakaat. Kalau kita buat lebih tak apa. Contohnya, sekejap buat 3, sekejap buat 5. Kalau boleh jangan kurang lah. Lepas tu kita kena letak tahap yang kita mampu. Supaya dapat berterusan tu.
Walaupun sikit. Walaupun dia buat, dia kata dia boleh buat, dia takkan miss solat witir 1 rakaat. Sebelum dia tidur tu dia nak buat, ataupun dia buat pagi-pagi lah sebelum dia subuh. Tak apa, walaupun 1 tak apa, Allah suka. Biar dia buat tiap hari, daripada duk buat, lepas tu tinggal. Itu Allah tak suka ibadat macam tu. Jelas ya? Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang ini dia mengikut kepada kemampuan kita. Kita tengok konteks keadaan kita. Jangan kita buat ibadat dengan Allah sampai tinggal ibadat lain. Tak nak macam tu. Kalau kita ni jenis orang yang suka, kalau boleh kita jenis yang, saya akan ziarah mak dan bapak saya, contoh kan. Sebulan sekali saya akan balik kampung, contoh. So minta kepada Allah, biar buat dia, tak apa. Walaupun dia tak dapat buat banyak kali, tapi dia berterusan buat setiap bulan. Ataupun dia kata, saya ni saya nak infak RM5 setiap Jumaat, saya akan infak, contoh. Boleh, tak apa. Sebab contohlah kita kata, kita ni kadang-kadang ada duit banyak, kadang duit tak cukup. Jadi kita tak nak terputus nak menginfak ni, menderma ni, kita letak satu amount yang kita boleh buat, walaupun sikit, tak apa. Allah Ta'ala dia lebih suka kita buat berterusan. Jelas Okey. Hadis riwayat Muslim. Okey. Nombor 3. Okey, nombor 3 ni menggantikan amal-amal yang tertinggal. Maksudnya nombor 3 ni maksud macam ni. Ada masa kita ni penat, betul tak? Kita sakit. Jadi apabila kita sakit, kita penat, kadang-kadang kita tak dapat nak buat salat malam. Nak bangun tahajud pun kadang-kadang tak mampu, betul tak? Makan ubat tidur lah, makan ubat sakit kepala lah, apa contoh kan. Lepas tu kita pula, kadang-kadang kita ni ada satu wirid, sikil, ayat Quran kita baca. Contoh, kita selalu baca. Lepas je sebelum tidur, contoh, kita baca Al-Mulk, contoh. Satu hari tu, kita tak sempat nak baca. Sebab dah kepala ni sakit sangat. Makan ubat dia betul tidur. Bangun-bangun dah subuh. So macam mana? Witir tak buat. Jadi kita nak dapat kelebihan cara kedua istiqamah tadi, maka jangan tak ganti. Esok pagi ganti balik. Ganti balik tu maksudnya, kalau malam tadi tak dapat baca Al-Mulk, pagi tu baca Al-Mulk. Boleh faham tak maksudnya? Kalau malam tadi tak dapat nak buat sembahyang witir, pagi esok tu ganti, buat solat witir tu. Macam mana nak buat, kita akan baca hadis dia. Okey, ini hadis dia pertama. Hadis pertama, Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata, sesiapa yang tertidur pada malam hari sehingga dia tak dapat melaksanakan hizibnya, iaitu ibadat yang selalu dia buat, ataupun dia lupa nak baca sesuatu daripada hizib dia itu. Hizib tu maksudnya perkara yang selalu dia buat lah. Quran ke, solat ke. Faham tak? Kemudian dia membacanya ataupun dia melakukannya di antara solat subuh dengan solat zuhur, maka dia dicatat seperti orang yang membaca atau melaksanakannya pada malam hari. Nampak tak hadis ni? Maksud dia, kalau dia tertinggal baca Al-Mulk, dia nak istiqamah ni, saya ni akan istiqamah baca. Tapi hari tu kesibukan tetamu datang, ya Allah, ramai benar datang rumah. Sampai tak dan, contoh kan. Maka esok baca. Allah akan bagi kelebihan yang sama macam malam itu dia baca. Nampak Nabi sebut, Nabi suruh buat antara subuh sampai salat zuhur. Maksudnya waktu duha, bolehlah antara salat subuh tu, boleh buat sampai zuhur. Boleh faham Okey, tengok hadis nombor 2. Nabi SAW pun ada masa Nabi tertinggal. Kata Aisyah, Nabi kalau dia tertinggal mengerjakan salat di waktu malam kerana sakit ataupun sibuk dan sebagainya, Nabi akan gantikan pada siang hari. Tapi Nabi buat genap. Dia kalau ganti salat malam kena genap. Contohnya, kita selalu sembahyang tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. So 5 rakaat kan? Jadi kita tak dapat buat malam tu. Kepenatan. Jadi pagi esok, dalam waktu duha tu, kita genapkan jadi 6. Tapi niatlah untuk ganti tu.
saja aku menggantikan salat sunat tahajud 2 rakaat kalau tak nak buatlah. 2 sampai 6. Cukupkan 6. Kalau dia biasa buat 3, nak ganti kena buat 4. Genapkan. Kalau dia biasa buat 7, kalau dia nak ganti, dia kena buat 8. Kalau dia biasa buat 9, kalau siangnya dia ganti, dia buat 10. Macam Nabi buat. Kenapa Nabi buat 12? Kerana semayang malam Nabi tak lebih 11 rakaat. Sebab tu Nabi buat 11. Jadi kalau Nabi tertinggal, Nabi siang, Nabi genap jadi 12. Kenapa Nabi buat? Kerana Nabi tidak mahu kehilangan pahala ibadat malam tu. Tengok, Nabi istiqamah dengan Nabi ganti. Dapat tak? Muslimin simak rahimani wa rahimakumullah. Okey, nombor 4. Cara istiqamah yang berikutnya adalah supaya kuat semangat, selalu fikir pasal mati. Selalu fikir pasal mati. Kalau aku berhentilah, kalau aku matilah ni macam mana ni? Sebab kita bulan Ramadan ni ramai orang yang meninggal. Contoh, fikir banyak pasal mati. So dia bantu kita. Mati ni dia jadi macam sumber kekuatan kita. Kalau aku tak sempat Ramadan tahun depan macam mana? Kalau Allah matikan aku. Contoh. So selalu fikir pasal mati ni, dia akan bagi kekuatan kepada kita untuk kita buatkan ibadat terus. Kalau aku tak dapatlah baca Quran lagi macam mana? Kalau aku tak dapat peluang lagi sembahyang malam macam mana? Kalau aku tak dapat peluang untuk derma lagi macam mana? Okay. Untuk nombor 4 ni, kita banyak hadirlah sokong. Seperti nama Nabi kata, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang boleh menghilangkan kelezatan dunia itu mati. Betul orang ingat mati ni, dia tak ada waktu rehat dah. Kalau aku mati macam mana? So dia kurangkan tidur dia. Tidur tu lazat. Contoh. So dia akan beribadat. Hadis lain, Nabi kata, ada orang bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling bijak di kalangan orang beriman? Nabi kata, orang yang paling bijak, orang yang paling banyak ingat mati dan paling hebat persediaannya untuk menghadapi mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jelasan puan rahimani rahimakumullah, ingat pasal mati banyak. Bagi ingat banyak mati ni, kita macam contohnya, contoh malam ni, kita fikir, kalau aku tak baca al-mul malam ni, kalau aku tak sembahyang malam macam ni, esok malam aku hidup ke tak hidup lagi? Macam tu. Lalu fikir pasal mati. Orang fikir pasal mati ni bawa dekat dengan Allah. Ya, okey. Cara yang kelima ni yang terakhirlah. Kita kena pilih kawan-kawan yang saleh. Kawan-kawan yang boleh nasihat kita, bimbing kita, bagi semangat kepada kita. Macam kita kan dapat kawan yang selalu sangat baca Quran. Betul tak? Kita pun jadi malu juga aku ni kan. Kena belajar lah ni kan. Contoh. Ikutlah. Dia kena pilih kawan yang saleh. Ini disebut oleh Nabi SAW. Nabi pesan, seseorang dilihat dari agama sahabat qaribnya. Nabi kata, agama kita ni, dia bergantung kepada agama kawan kita. Maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat dengan siapa dia bersahabat. Kalau kita kawan dengan orang yang kaki berjalan, berjalanlah kita. Bukan kita kata tak boleh berjalan, lupa jangan salah faham ya. Tapi kita tahu kesan pengaruh kawan ni, impak dia besar. Kalau kita kawan dengan orang yang kaki mancing, mancinglah kita. Kawan dengan orang yang kaki bola lah kita. Contoh. Bukan tak boleh ya, bukan kita kata tak boleh, tapi pengaruh kesan dia tu, tarikan dia tu. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang puasa ni, kan, kita pun semua kawan aku puasa ni tak jadi nak ajak minum pagi ni, semua duk kata puasa 6. Ya aku puasa jugalah. Contoh dia macam tu. Kesan dia tu, betul tak? Jadi cari orang yang saleh. Okey, itu di antara 5 lah solusi yang dapat saya kongsikan untuk pengisian malam ni, untuk kita dapat meneruskan ibadat-ibadat di bulan Ramadan yang kita lakukan pada kali ini dapat diteruskan dan ditambah baik lagi amal-amal itu pada bulan-bulan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu saja. Ada soalan tak? Ada penambahan ke? Ada pembetulan ke?
ada penambahkan, silakan tuan-tuan perempuan. Kalau ada soalan tak? Ustaz, macam Ya. contoh tanda-tanda amalan diterima oleh Allah tu, kalau seseorang tu dia memang dah biasa sebelum Ramadan pun dia dah biasa melazimi solat sunat, apa selepas Isyak lah kata contoh 4 rakaat campur witir apa semua. Okey. Lepas tu bila dah habis Ramadan, dia cuma buat macam tu juga, taklah tambah jadi banyak lagi dia punya solat sunat tu, maknanya sama jugalah buat 4, 3. Ya. Adakah tu tanda tu setakat tu je dia diterima atau tidak macam mana? Boleh, boleh, boleh. Itu termasuk dalam dia meneruskan ibadat itu, dia sambung balik ibadat tu pada bulan yang berikutnya. Boleh, dia termasuk dalam istiqamah juga, dia termasuk juga ciri yang pertama. Ciri yang pertama tadi tak betul? Boleh, boleh. Okey, baik Ustaz. Tu Ha. ada orang tanya tadi nombor 5 tu apa? Dia tak dengar kot. Itu memilih rakan yang soleh. Nombor 5 tu Okey. Puan Ummul Hafsah. Betul. Puan Umu, nombor 5 tu, cara dia adalah memilih kawan yang baik lah. Okey, kerana pengaruh orang sekeliling kita ini besar. Cari. Kalau kita kawan dengan orang yang suka tadarus Quran, suka belajar Quran, contoh, kawan-kawannya kita ada tempias dia ikut kawan-kawan kita. Semacam tu. Supaya kita istiqamah. Betul tak? Kita kan kadang-kadang dia kalau muslimat ni dia senang, dia suka. Kalau buat kita nak puasa sunat, lepas tu kita nak buat berbuka puasa secara jama'i lah. Dia ada tim dia. Okey, alhamdulillah. Syukur. Okey, itu kesan dia impak. Baik, ada soalan lain ke tuan-tuan perempuan? Dia Puan tanya Puan Tok Puan Puan Zura. Azura. Dia tanya apa tu? Dia tanya Dia macam mana kata, nak duduk dalam grup ni. Puan Ustaz, saya PM Puan, saya masukkan dalam grup nanti. okey, Puan Azura ni masukkan dia dalam grup. Assalamualaikum Ustaz, kalau rakan kita tidak berapa baik, adakah kita perlu menjauhi mereka atau kita tanggungjawab? Okey, ini ada seorang di hantar direct message kat saya lah. Okey, jawapan dia Puan, maksudnya kita jangan tinggalkan kawan kita tu sebab kita ada tanggungjawab memberikan nasihat. Kerana agama ini adalah nasihat. Contoh. Kita berada dalam satu grup WhatsApp, contoh. Grup WhatsApp ni kadang-kadang banyak dosa, betul tak? Kongsi aib orang lah, betul tak? Gaduh dalam tu lah, ngatur orang lah, apa contoh kan. So macam ni kita nak buat. Adakah kita nak left group ataupun kita nak diam kat situ ataupun kita nak kena tegur? Tengok kepada kemampuan kita lah. Okay, kalau kita orang yang ada ilmu ataupun kita ada maklumat sedikit, kita ambil kesempatan tu untuk tegur. Tapi tegur tu dengan ada cara lah. Okay, kita PM dia, mungkin kita beritahu dekat semua orang, kalau boleh kita janganlah sembang benda-benda yang tak elok dan jagalah perkataan kita. Kita ambil pahala untuk membuat amal ma'ruf nahi munkar. Jangan tinggalkan kawan kita. Okey, tengok pada kekuatan kita lah. Tapi kalau kita seorang, betul tak? Yang pengaruh jahat ni ramai. Jadi kita bimbang, kita pula terikut, maka kita kena tinggalkan. Boleh faham tak maksudnya? Contohnya kita ada 4 kawan baik kita. Kita seorang je yang, bukanlah kita kata kawan kita tu tak okey. Tapi 3 orang ni pengaruh tu kuat. Jadi kita ambil juga peluang tegur, dalam masa yang sama kita kena longgar lah. Kita kena longgarkan hubungan tu sedikit demi sedikit lah. Jadi kita kena berani mengatakan tidak, kita kena kita kena jauhkanlah pisah. Kita dah tak boleh macam dulu dah. Kita tak untuk selalu jumpa ke, selalu berbual ke. Tapi jangan tinggalkan ruang untuk memperbaiki orang lain. Itu pun termasuk di dalam amal soleh. Kan salah satu daripada ciri orang beruntung dalam suratul Asri kan, watawasau bil haqq watawasau bis sabr.
berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Itulah jawapan tadi. Wallahu ta'ala. Betul. Puan Nik Sum kata berdakwah. Okey. Ada perbincangan maklumat lain ke tuan-tuan perempuan? Boleh. Kalau tuan-tuan ada pendapat, ada pengalaman nak dikongsikan, boleh. Sangat dialu-alukan. Okey. Moga-moga jelas ya. Moga-moga boleh faham. Itu dengan kadar yang dapat saya kongsikanlah berdasarkan daripada rujukan-rujukan telah pun kita bacakan tadi. Moga-moga ya Allah menerima amal-amal soleh yang kita buat. Semoga Allah kuatkan hati kita, tambahkan hati kita untuk kita meneruskan amal-amal sampai kita mati. Biasanya orang yang istiqamah ni, Allah akan temukan dia dengan husnul khatimah. Doa pada Allah, ya Allah, biarlah perubahan diri kita ni yang baik ini menjadi lebih baik sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau tidak apa-apa, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jadi bolehlah ajak mana-mana kawan-kawan yang lain, rakan-rakan yang lain untuk berada di dalam dan mengikuti semua kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Ya, okey. Terima kasih juga kepada mana-mana pihak yang memberikan sumbangan, sama ada di sudut keuangan, tenaga dan sebagainya. Hanya Allah yang boleh memberikan ganjaran kepada tentera perempuan. Nantikan beberapa pengumuman lain tentang kelas-kelas baru yang saya sedang bincang dengan beberapa tenaga pengajar yang lain untuk berkongsi ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Ini sahaja, mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kelemahan sama ada pada nota, penyampaian, jawapan dan sebagainya, mohon diberikan kemaafan dan saya mohon teguran daripada mana-mana alim ulama, mana-mana para asatizah yang lain yang ada mengikuti perbincangan kita sama ada secara langsung ataupun secara rakaman. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Kita sudahi pengisian kita pada malam ini dengan memohon keampunan daripada Allah, iaitu membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.